Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM, dan salah satu daripada apa yang Ustazah sebutkan sebentar tadi adalah mempersendakan agama ni bila mana kita menghalalkan yang haram dan kita mengharamkan yang halal tu Ustazah. Dan benda-benda ini sebenarnya memberi satu kesan yang impak yang besar kepada diri kita, betul Ustazah? Betul. Jadi untuk segmen pada kali ini Ustazah, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey Aiman, seterusnya kita akan mempelajari apakah kesan-kesan bila kita ni ataupun seseorang itu terlibat dengan perbuatan mempersendakan Islam. Kesan ni sangatlah berat kepada kita. Okey, yang pertama kita lihat boleh membatalkan iman. Kalau kita belajar perkara-perkara yang membatalkan iman, kita belajar tajuk dalam bidang akidah kan, ajaran sesat juga dalam tingkatan 4, perkara-perkara yang kita buat yang terlibat dengan perbuatan mempersendakan agama Islam ini boleh membatalkan iman. Imam Syafi'i juga menyebut bahawasanya orang yang memperolok-olokkan agama Islam ini, memperolok-olokkan nama Allah juga boleh diklasifikasikan sebagai kufur. Okey, seterusnya kesan yang kedua adalah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Bahawasanya Aiman, di akhirat nantilah ultimate goal kita kan, nak masuk syurga kan, nak mendapat syafaat, nak mendapat rahmat. Tapi bila kita melakukan perbuatan mempersendakan agama, kita tidak dipandang oleh Allah di akhirat kelak. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Maksudnya, orang yang menjadikan agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan, dan orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, maka pada hari kiamat ini kami lupakan mereka. Sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka pada hari ini. Dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi, elakkanlah melakukan perbuatan mempersendakan agama kerana kita takut Allah tidak memandang rupa kita, wajah kita di akhirat kelak. Okay, kesan yang ketiga adalah tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Bahawasanya orang-orang yang melupakan Allah, orang-orang yang mempersendakan agama Islam, mereka ini tidak dapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Okey, sebagaimana firman Allah SWT. Okey, Aiman bertolong Ustazah untuk baca. Okey, baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dan janganlah kamu berdusta dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang mendustakan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Okay, terima kasih Aiman. Bahawasanya Allah juga telah berjanji bahawasanya orang yang mendustakan agama Allah, mempersendakan agama Allah ni tidak berjaya. Itu adalah 3 kesan yang boleh dikongsikan pada hari ini. Yang pertama tadi boleh membatalkan iman. Yang kedua tidak dipandang oleh Allah di akhirat kelak. Dan yang ketiga tidak mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Okey tak anak murid kita di dalam Google Meet dan juga di rumah? Okey tak? Ada soalan yang nak tanya? Dapat tak 3 kesan? Takut tak dengan azab Allah? Okey, nak buat baik tak? Kita kena elakkan, kena istiqamah, kena beriltizam untuk mengelakkan diri daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mempersendakan agama Allah. Okey, kalau tak ada soalan, kita lihat
soalan yang tertera di skrin. Okey. Ada 2 soalan di sini, okey, yang Ustazah nak minta anak murid Ustazah untuk jawab dan anak murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Okey, yang pertama, melabelkan agama Islam sebagai agama ketinggalan zaman. Okey, ada orang yang melabelkan agama Islam sedemikian rupa. Huraikan hujah anda untuk menangani situasi tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan 2 kesan mempersendakan agama Islam. Okey, ambil masa dulu Darin, Dia, Sufia dan juga Sofia untuk tuliskan isi-isi penting dalam soalan yang pertama. Kalau boleh kita nak semua dapatlah jawab sebab papan ganjaran tu semua belum lengkap lagi. Apa perkataan yang tertera kat situ? Abang Aiman nak tampal dekat whiteboard tersebut. Okey, semua orang kena bagi jawapan pada Ustazah. Okey, boleh? Okey. Siapa yang nak cuba dulu? Sofia macam apa nak tulis ni? Baiklah, Okey, ada yang dah bersedia? Okey, Sofia. Okey, sentiasa mendahului rakan-rakannya. Okey, Sofia, silakan. Agama Islam bukan agama yang ketinggalan zaman kerana tuntutan agama Islam semuanya relevan dengan kehidupan zaman dahulu maupun zaman sekarang. Hal ini kerana agama Islam diturunkan sebagai sistem hidup yang lengkap untuk manusia menghayati dan mengamalkannya. Contohnya seperti zakat dapat membangunkan ekonomi umat Islam, membantu golongan yang susah dan sebagainya. Kekuatan moral dan keutuhan sifat kerohanian dalam Islam adalah pemangkin kepada masyarakat Islam untuk lebih berani berdepan dengan perubahan zaman. Oleh itu, umat Islam hendaklah bekerjasama mempertahankan kesucian Islam agar dapat menjadi seorang muslimin yang bertakwa. Okey, syabas Sufia. Boleh bagi ganjaran pada Sufia tu, hebat. Jadi Baiklah. Sufia dah bagi tahu pada kita bahawasanya tuntutan agama Islam ini contohnya zakat kekal relevan dalam membantu umat Islam menaikkan ekonomi negara sehingga ke hari ini. Wah, hebat jawapan Sufia. Okey, siapa lagi yang nak cuba memberikan jawapan? Okey, Dia. Okey, silakan Dia. Agama Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman kerana Islam merupakan agama atau sistem hidup yang menyeluruh atau disebut juga dengan istilahnya syumul. Hal ini dikatakan Islam adalah salah satu sistem hidup yang lengkap iaitu dari setiap aturan berkaitan dengan semua aspek dan bidang kehidupan umat manusia. Oleh itu, kesan mempersendakan agama Islam ialah boleh membatalkan iman. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah dengan siksaan api neraka. Tambahan pula, mengatakan agama Islam ketinggalan zaman juga adalah sebahagian daripada perbuatan mempersendakan Islam. Okey, syabas Dia. Okey, Dia menyatakan statement dia tadi tu Islam ini adalah agama yang syumul, bahawa di mana kita berada dalam keadaan apa sekalipun kita boleh melaksanakan tuntutan Islam. Kita ada rukhsah kan ketika menunaikan solat, kita ada ibadah puasa, kita pun ada rukhsah. Jadi agama Islam ni adalah agama yang syumul. Hebat-hebat jawapan anak murid kita ni. Okey, siapa lagi yang ingin berkongsi jawapan kalian? Silakan. Silakan Darin. Boleh bagi dah satu perkataan kepada satu huruf kepada Dia. Okey, Darin nak cuba ke Darin? Silakan. Pada pandangan saya, Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman kerana agama Islam telah wujud selama 1,500 tahun dahulu dan telah memberikan sumbangan terbesar terhadap perkembangan tamadun. Dalam tempoh tersebut, Islam telah membuktikan bahawa Okey ke tu? Ada kawan nak sambung ke? Okey. Tak apa. okey. Maksud Darin tu dia menyatakan fakta dia nak kata Islam ni ketinggalan zaman tak bersesuaian, tak relevan lah sebab agama Islam dah wujud 1,500 tahun yang lalu. Agama Islam telah memberikan sumbangan yang besar dalam tamadun dunia kan. Jadi itu yang cuba Darin sampaikan, betul tak? Betul tak Darin? Okey, tahniah Darin. Seterusnya last kita minta Sofia. Ada jawapan tak Sofia? Sofia? Okey, boleh bagi satu perkataan pada satu huruf pada Darin? pada pandangan saya, agama Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman kerana apa yang disuruh Allah itu selaras dengan
ekonomi sekarang. Tuntutan. Oh, okey. Sama macam jawapan Sufia juga tadi. Maksudnya, apa yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kekal relevan dalam tuntutan ekonomi. Maksud Sofia tu mungkin dalam bersedekah, dalam zakat, dia tetap kekal relevan sehingga ke hari ini. Okey, tak apa Sofia, tahniah, usaha yang baik. Okey, yang seterusnya, soalan yang akhir. Okey, mungkin seorang murid kita boleh jelaskan apakah kesan ataupun dua kesan kalau kita mempersendakan agama Islam. Tapi sebelum tu, Aiman kalau dapat lihat di sini, sebenarnya dua soalan ini sama sahaja kehendak soalannya. Cuma dia dalam dua jenis soalan yang berbeza. Ini lebih direct, ini lebih mencabar sedikit. Okey, siapa yang nak berkongsi jawapan nombor 2 ni? Jelaskan dua kesan mempersendakan agama Islam. Okey. Okey, Sufia. Okey, silakan Sufia. Kesan mempersendakan Islam yang pertama ialah boleh membatalkan iman seseorang. Okey, yang kedua? Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey, tahniah Sufia. Kita ada dua kesan yang boleh kita lihat kalau kita melakukan perbuatan mempersendakan agama Islam. Baik, Ustazah. Ini menandakan bahawa murid-murid kita ni benar-benar faham apa yang Ustazah terangkan sebentar tadi. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, Ustazah, boleh? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.